Sebelum kita memulakan perkongsian ini, marilah kita sama-sama berdoa agar dijauhi daripada bisikan dan godaan daripada syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Assalamualaikum, selamat datang ke saluran Seram Seroja. Hari ini saya ingin berkongsi satu kisah yang menyeramkan dan pada masa yang sama menyedihkan buat mereka yang mengalami kejadian ini. Mungkin rata-rata sudah mendengar kisah ini, dan hari ini saya cuba ulangi dan berkongsi agar menjadi ikhtibar buat kita semua. Kisah yang ingin saya kongsi hari ini ialah rumah sewa RM50 Seksyen 2 Shah Alam. Dan ceritanya bermula 9 tahun lepas aku dapat sambung belajar di UiTM Shah Alam. So, perkara pertama yang perlu difikirkan adalah tempat tinggal kerana aku tidak dapat hostel. Oleh sebab kerajinan dan keprihatinan yang ada pada aku dan kawan-kawan, maka kami berjaya menyewa sebuah rumah berdekatan kawasan Seksyen 2 berhampiran dengan Medworld, kalau orang tahulah. Rumah itu pula banglo 2 tingkat dan mempunyai 4 bilik, 3 bilik di atas dan 1 bilik di bawah. Kita orang pula ber-8, maknanya 2 orang bagi setiap bilik. Aku ringkaskan saja, kita orang masuk rumah tu dengan perasaan berbelah bahagi. Best, suka, pelik, rimas dan takut semuanya ada. Pertama, tuan rumah hanya minta RM50 je sebagai deposit dan sewa pertama hanya perlu bayar apabila masuk bulan kedua. Kiranya bulan pertama tu kita orang duduk free je lah. Kedua, tuan rumah tak bagi kita bawa barang banyak-banyak sebab nanti penat nak angkat balik katanya. Ketiga pula, pokok ara tepi rumah tu besar sangat sampai dah hanya boleh masuk ke dalam tingkap bilik atas. Malam pertama, kami tidak dapat tidur kerana sibuk memunggah dan mengemas barang. Sambil tu, kami layan je lah DVD Korea. Gangguan seram bermula pada hari kedua. Tak perlu tunggu malam. Siang hari pun kami sudah dikacau. Azmi Dago merupakan orang first yang kena kacau. Masa tu baru pukul 10.30 pagi. Aku agak je lah. Si Azmi ni bangun untuk membuang air besar. So, dia pergilah toilet bawah, tapi dalam toilet seperti ada orang. Sebab pintunya tertutup. Toilet atas pula rosak. Tuan rumah kata nanti dia akan repair. Lepas tu, si Azmi ni, dia tunggu tak keluar-keluar orang dalam tandas tu. Jadi Azmi ni memekiklah suruh cepat sikit keluar. Sebab dia dah tak tahan sangat dah. Akibat jeritan si Azmi ni, habis satu rumah bangun pergi tengok apa yang jadi. Yang peliknya, kita orang ber-8 semuanya ada kat situ. Habis tu, siapa yang berada dalam tandas? Pintu toilet pula berkunci. Siap ada bunyi orang flash jamban lagi. Dalam ramai-ramai, Lan seorang saja yang berani sikit. Mungkin sebab dia ni keturunan Bugis kot. Dia pergi rentak pintu toilet tu sampai terbuka. Tak ada orang. Tapi dari kesan yang ada, pintu tu memang dikunci dari dalam. Last si Azmi tak jadi buang hajat dah. Mungkin pasal dia dah mula takut. Malam tu, kita orang kena lagi teruk. Masa aku tengah nyenyak tidur, tiba-tiba ada orang tarik dua-dua belah kaki aku sampai aku terjatuh dari katil. Kepala aku pula terhentak dulu pada lantai. Apa lagi, angin laku. Sebab ingat budak-budak nak buat pedajar dekat aku. Tapi bila aku bangun, tak ada orang pula kat situ. Yang ada cuma si Lan yang tengah membuta di katil atas.
Aku tak rasa Lan yang buat sebab confirm dia tidur mati. Bila aku keluar bilik, aku dengar budak-budak tengah ketawa. Rupanya dia orang tengah layan DVD di hall bawah. Aku pun masuk bilik balik sebab still bingung. Tapi baru aku terperasan masa aku tengah jenguk ke bawah tadi, aku perasan Lan ada. Bukan ke tadi aku nampak dia tengah membuta dalam bilik? Sudahlah. Dengan perasaan berani-berani takut, aku tengok atas katil Lan ada bonjol bawah selimut. Kiranya macam ada orang lah. Aku tarikkan selimut tu and guess what? Ada batu nisan yang sudah retak dan bilik aku auto bau hapak dan hanya yang teramat kuat. Masa ni korang jangan tanyalah apa aku buat. Sebab kalau benda ni jadi pada korang pun tak akan korang nak stay lagi dalam bilik tu, betul tak? Aku rasa kaki aku dah tak jejak tanah dah sebab lari laju sangat. Aku lari keluar dari bilik tu dan pergi ke hall sebab nak bagi tahu member-member aku lah kononnya. Tapi yang macam haram jadahnya, member aku seorang pun dah tak ada di hall. Nak tahu dia orang di mana? Semua dah duduk di luar rumah. Rupanya dia orang awal-awal lagi dah kena kacau. Yang lahanatnya tak ada seorang pun yang kejutkan aku. Baik betul lah dia orang ni. Lepas dia orang tenangkan aku, kita orang decide nak buat apa sekarang sebab sudah pukul 3 pagi. Nak minta tolong Tok Imam. Rumah Tok Imam pun kita orang tak tahu. Nak minta tolong jiran. Kiri kanan pula Cina. Last Saleh ajak lepak restoran Hakim saja sampai pagi. Bunyinya macam senang kan? Tapi sebenarnya masing-masing tak pakai baju. Hanya pakai boxer dan kain pelekat saja. Mahu tak mahu terpaksalah juga kita orang masuk rumah tu balik sebab nak ambil seluar wallet dan kunci motor. Oleh sebab bilik si Bob dengan Naim saja yang berada di bawah, maka kita orang decide untuk pinjam baju dan seluar dia. Masing-masing takut nak naik tingkat atas. Wallet aku pun tertinggal. Masing-masing pakat guna duit Naim dulu. Nasib baik kunci motor kita orang sangkut pada dinding tempat penyangkut tu. Masa nak keluar dari rumah tu, wak pula perasan ada budak perempuan di pintu dapur tengah senyum sambil lambai tangan pada dia. Yang aku boleh terperasan budak tu juga sebab aku tengok muka wak dah kecung campur pucat lesi dah. Sekali budak tu senyum, rasa macam nak terkincit. Kepala lutut aku menggigil sampailah aku sampai di restoran Hakim. Setibanya kita di restoran Hakim, masing-masing sibuk buka cerita termasuklah aku sekali. Mula-mula wak yang cerita. Malam tu lebih kurang pukul 12 pagi lebih, dia sibuk download lagu dan tiba-tiba ada bunyi macam orang baling batu pada tingkap bilik dia. Bila dia jenguk, dia nampak ada seorang perempuan duduk di atas pokok kayu ara sebelah rumah tu, pakai baju putih kekuningan, koyak-koyak dan rambutnya panjang. Yang sadisnya, perempuan hodoh tu boleh senyum pula pada dia. Wak ni apa lagi, tutup tingkap bilik dia dan terus keluar untuk pergi ke bilik aku lah kononnya. Malangnya, lagi seekor hantu pula duduk di depan pintu bilik dia. Tapi kali ini, hantu budak. So, dia ambil keputusan terjun dari tingkap bilik dia ke bawah. Akibatnya kaki dia terkehel. Nasib baiklah tak patah. Azmi Dagu pula cerita yang dia nampak ada budak perempuan lambai tangan pada dia. Yang ni aku pun kena juga, okey? Aku confirm yang budak ni bukan manusia sebab aku tengok kaki dia tak ada. Sam pula cerita dia nampak hantu tu pada siling rumah. Bila buka je mata, hantu tu betul-betul eyes to eyes dengan dia. Kiranya masing-masing semua dah kena kacau. Dan aku orang last yang cerita. Aku cakap lah yang aku kena tarik kedua kaki masa tidur sambil kepala aku terhentak pada lantai. Lepas tu aku cakap lah yang aku nampak dia orang tengah layan DVD di hall. Tapi si Azmi tiba-tiba menyampuk. Bila masa pula kita orang tengok DVD ni? Rupa-rupanya tak ada seorang pun yang tengok DVD pagi tu. Dah tu siapa yang aku nampak? Haru betul. Kaki aku yang dari tadi menggigil makin bertambah kuat menggigil. Tengah sibuk-sibuk berborak, aku terbau sesuatu yang kurang enak. Member-member aku yang lain pun terbau juga. Rupa-rupanya si Azmi terkencing dalam seluar sebab takut sangat. Nasib baik malam tu tak ramai sangat orang di restoran Hakim tu.
Memang memalukan betul lah. Aku pula boleh ternampak si Sam pakai selipar sebelah lain. Dari sibuk-sibuk cerita seram, terus jadi cerita kelakar pula. Tengah sibuk-sibuk ketawa, baru kita orang perasan yang si Saleh dengan Naim tak ada dengan kita orang. Yang ada cuma kami berenam je. Aku, Azmi Dagu, Sam Banja, Wak, Bob dengan Lan. Dalam ramai-ramai tu cuma Bob seorang je yang bawa handphone. So, kita orang try call Naim. Tapi, tak ada orang angkat. Try call pula Saleh. Sama juga tak ada orang angkat. Dan Lan pun ambil handphone Bob. Dia pun membaca sesuatu. Lepas tu dia suruh Bob call Naim lagi sekali. Bob call dan buka loudspeaker. Korang tahu apa jadi? Ada suara perempuan mengilai. Gila-gila punya ngilaian sampai meremang bulu roma aku. Kami berenam terus terdiam. Last-last kita orang sepakat akan tunggu sampai pagi esok baru balik rumah tu semula. Dan cari Naim dengan Saleh. Lepas dengar suara perempuan mengilai pada handphone tu, tak ada seorang pun di antara kita orang bercakap. Sampailah waktu subuh. Pukul 7.30 pagi baru kami belah dari restoran Hakim. Hati aku masih lagi kuat berdebar-debar. Yang lain-lain aku tak tahulah macam mana. Sampai dekat depan rumah, aku tengok pintu rumah dengan pagar terbuka seluas-luasnya. Kalaulah pencuri masuk ni, memang dia akan kaya sebab laptop, wallet dengan handphone kami semua dibiarkan macam tu sahaja. Bulu tengkuk aku masih lagi meremang. Tak ada seorang pun berani masuk rumah itu dahulu. Adalah 20-30 minit kami duduk tercangak-cangak dekat depan rumah sebab tak berani nak masuk. Tiba-tiba handphone Bob berbunyi. Hati aku dah tak sedap. Janganlah kata hantu tu yang telefon. Kemudian Lan pun angkat phone tu. Sebenarnya dalam ramai-ramai Lan lah yang paling berani. Tapi kadang-kadang penakut jugalah. Pihak hospital telefon. Katanya Naim ada di wad kecemasan hospital Kelang. Kemalangan katanya. Pihak hospital kata ada miss call dari nombor handphone Bob. Sebab itu dia telefon nombor Bob. Oh, baru aku faham. Yang peliknya Naim kemalangan. Masing-masing serba salah jadinya. Bingung pun geng juga. Tak tahu sama ada nak melawat Naim di hospital Kelang atau cari Saleh yang hilang. Akhirnya kami telefon tuan rumah untuk tengok apa yang patut. Aku dengan Sam pula pergi hospital Kelang tengok keadaan Naim. Kalau memang tenat sangat, aku akan beritahu yang lain suruh datang. Yang lain aku suruh cari Saleh keliling rumah. Takut-takut dia kena sorok. Kami masing-masing hanya bertawakal. Masa dalam perjalanan ke hospital Kelang, aku pun tak tahu Sam pecut sampai berapa. Tapi hati aku masih lagi kuat mengatakan bahawa perkara ini belum habis lagi. Sampai di hospital, aku terus cari Naim. Sebab sungguh hati aku tengok keadaan Naim yang parah. Kaki dia teruk. Doktor kata kena linik dengan kereta atau sesuatu. Kes langgar lari. Naluri aku kuat mengatakan bahawa umur Naim ni memang tak panjang. Sebab darah keluar membuak-buak. Sam tak sanggup nak tengok. Air mata dia berjurai-jurai keluar. Doktor pun cakap Naim ni sudah tiada harapan. Dan pihak hospital tak dapat nak tolong banyak. Aku duduk tepi Naim. Dia boleh bercakap lagi tapi tersangkut-sangkut. Dia minta maaf sebab menyusahkan kami. Berulang-ulang kali dia minta maaf. Tapi aku masih lagi tak dapat tangkap apa yang dia cakap. Akhirnya dia meninggal juga. Aku gagahkan hati aku telefon kawan-kawan yang lain. Beritahu kematian Naim. Aku tengok Sam terduduk tepi balkoni dengan mata merah sebab menangis terlampau banyak. Tak lama lepas tu, keluarga Naim pun datang. Aku tak sanggup nak tunggu lagi dan aku pun ajak Sam balik ke Shah Alam semula. Sampai dekat rumah, aku tengok ramai gila orang tengah cari Saleh tapi tak jumpa-jumpa. Habis satu rumah digeledahnya. Akhirnya ada orang tua dekat situ minta tolong dengan seorang ustaz. Aku tak ingat apa nama ustaz tu. Tapi lepas asar, baru kami jumpa Saleh duduk dekat atas busuk belakang rumah tu. Yang hairannya, sudah 5-6 kali orang cari tapi tak ada pula jumpa dia dekat situ. Tak kisahlah, janji kami sudah jumpa balik Saleh. Kami semua ambil keputusan pindah dari rumah hari tu. Kebetulan dekat seksyen 7 pintu belakang UiTM ada satu rumah untuk disewa. Jadi kami semua pindah ke situlah.
Barang-barang Naim kami angkut sekali. Terus terang aku cakap memang aku angin gila tengok muka tuan rumah. Sebab tak beritahu yang rumah ni keras. Patutlah dia suruh bayar RM50 je. Dan tak bagi bawa barang banyak. Cis. Dan aku pula selepas tu aku demam 3 hari. Jenazah Naim selamat dikebumikan di Raut Pahang. Seminggu selepas itu keadaan sudah okey sikit. Cuma Saleh saja yang sakit-sakit badan. Akhirnya mulut aku tergerak nak tanya Saleh, apa yang berlaku sebenarnya, sebab sebelum Naim meninggal, dia ada cakap dekat aku suruh tanya Saleh satu rahsia. Rupanya masa hari pertama kami masuk rumah tu, Naim dengan Saleh sudah buat hal. Dia cangkul busuk dekat belakang rumah tu. Naim pula kuis-kuis dengan kaki dia. Mungkin sebab itulah kaki dia parah kot. Dalam hati aku berkata-kata. Kemudian Saleh ceritakan ada malam yang kita orang satu rumah kena kacau tu. Dia dengan Naim pun kena juga. Tapi hantu tu siap kejar dia orang sampai dekat jalan. Dia orang punya lacuak sampai lari ke tengah jalan. Entah mana datangnya kereta tiba-tiba hentam mereka berdua. Naim tercampak di tengah jalan dan Saleh pula tercampak di tepi jalan. Datang kereta lain terus lenyek kaki Naim. Lepas tu Saleh kata dia terus tak sedar apa-apa sampailah kami jumpa dia atas pusuk tu. Yang peliknya, macam mana dia boleh duduk atas pusuk sedangkan dia kata dia lari dekat tengah jalan besar. Dan kenapa Naim seorang je yang kena teruk? Akhirnya, aku dapat jawapan sebenar. Tak lama selepas Saleh ceritakan pada aku, dia jatuh sakit. Tak tahulah sakit apa, tapi 3 bulan kemudian dia pun meninggal. Keluarga dia sendiri kebingungan sebab doktor pun tak tahu sakit Saleh. Tapi aku yakin kes ni ada kaitan dengan busuk yang dia orang kali tu. Aku dengan geng-geng aku yang lain sempat ziarah arwah Saleh. Paling tak boleh tahan Bob sebab dia roommate dengan Naim. Memang aku tahu dia sedih sangat. Yang tak boleh lupa kami semua menangis masa angkat jenazah Saleh. Rasa sedih sangat masa tu. Aku, Azmi Dagu, Sam Banja, Wak, Bob dan Dan semua sekali selamat habiskan pengajian kami di UiTM. Buat Naim dan Saleh, kami tetap akan ingat korang sampai bila-bila. Al-Fatihah. Rumah banglo dekat Seksyen 2 tu sampai sekarang ada lagi agaknya. Tiap kali aku lalu kawasan situ mesti aku rasa sedih sangat. Lagi satu, masa hari terakhir kami di rumah tu, Wak ada tertinggal handphone dia dekat bilik atas. Jadi pada sesiapa yang berani, bolehlah ambil handphone tu. Tapi itu pun kalau korang beranilah. Inilah perkongsian yang saya kembalikan pada para pendengar. Bukan berniat untuk mengungkit perkara yang lepas, tapi sekadar perkongsian agar kita ingat bahawa ada makhluk lain yang menghuni alam ini selain dari kita. Sekian dulu dari saya, dan pada yang baru jumpa channel ni, jangan lupa subscribe dan tekan bell notifications kat sebelah tu untuk susulan kisah yang baru dari saya. Assalamualaikum dan selamat malam.